Jom belajar menggunakan whiteboard.v bersama saya, Cikgu Lydia Rusali. Assalamualaikum dan selamat sejahtera semua bagi yang menonton tutorial whiteboard.v saya. Hari ini saya akan tunjukkan macam mana nak gunakan whiteboard.v ni daripada site cikgu dan juga site anak murid. Okey, pertama sekali kita kena masuklah ke dalam aplikasi whiteboard.v. Kita type dekat address ni whiteboard.v. Okey, akan jumpa paparan yang ini dan selepas tu kita klik new class, masukkan nama dan juga email. Lepas tu dekat bawah ni ialah bahagian setting. Untuk setting ni tak payah sentuh apa-apa untuk bahagian data storage location, tapi bahagian enable waiting room lobby ni ada pilihan. Kalau cikgu tak nak klik pun boleh, kalau nak klik pun tak lagi bagus. Saya akan klik untuk saya tunjukkan pada cikgu bagaimana murid tu nak join dalam room whiteboard.v kita. Sebenarnya ini adalah bila kita bagi link dekat anak murid akan klik link tersebut dan dia akan join room. Dia akan join terus, ataupun kalau kita tekan enable waiting room lobby ni, dia akan menunggu untuk kita approve sebenarnya. Okay, jadi tekan create new class. Okay, whiteboard.v tengah creating room. Okay, ini adalah room whiteboard.v cikgu. Okay, cikgu boleh beri link ni untuk anak murid, boleh beri link ni dalam WhatsApp, Telegram, ataupun kalau cikgu buat Google Meet, cikgu bagi dekat ruangan chat di Google Meet. Okey, jadi saya tekan, saya copy, saya pergi pada Telegram, saya pastekan link tersebut. Okey. Jadi saya klik. Okey, ini adalah paparan whiteboard pada anak murid cikgu. Okey, kat atas ada nama cikgu, teacher, Cikgu Lydia. Okey, anak murid perlu masukkan nama. Contoh anak murid nama Zara. Okey, dia tekan join whiteboard class. Dia akan berada pada paparan ni, lobby. Bila dia tekan ni, dekat cikgu akan muncul yang ini. Dekat lobby cikgu akan ada one waiting. Okey, jadi cikgu klik. Zara tadi kan nama dia, kita accept. Okey, jadinya cikgu ini adalah whiteboard cikgu tadi. Okey, ini adalah whiteboard cikgu. Dekat whiteboard cikgu dah tekan, cikgu dah klik tadi kan, accept kan. Okey, ini adalah whiteboard Zara. Jadi whiteboard Zara dah adalah dekat cikgu punya room, classroom. Okey, ini whiteboard cikgu klik saja. Okey, ini adalah whiteboard cikgu dan ini adalah whiteboard anak murid cikgu. Okey, ini adalah whiteboard anak murid cikgu Zara tadi. Okey, sama je whiteboardnya dan function dekat atas ni pun sama juga macam cikgu. Okey, ini uniknya whiteboard.v cikgu, anak murid cikgu akan dapat whiteboard yang sama macam cikgu dia. Okey. Dan ini pula bila ini whiteboard anak murid, bila anak murid tekan toggle, ini adalah whiteboard cikgu. Okey, sekarang kita nak bagi kerja pada anak murid. Contoh cikgu nak bagi kerja. Dekat atasnya ada bagai-bagai function, cikgu boleh tekanlah kat sini untuk tulis, okey, ini untuk letak shape, okey. Ini pula untuk teks, okey, teks boleh tulis. Contoh macam tu. Okey. Jadi apa yang cikgu tulis dekat whiteboard cikgu, itulah yang ada dekat anak murid. Ini ada dekat anak murid. Okey. Jadi seterusnya kita akan mulakanlah tugasan apa kita nak bagi. Jadi saya undo. Okey, saya undo apa yang saya dah buat tadi. Okey, boleh letak background macam ni. Okey. Kalau tak nak pun tak ada masalah. Okey, kalau tak nak kita tekan erase. Kita clear background kita. Kita clear. Kita tekan yang ni pula. Contoh ini background whiteboard kita. Kalau kita tak nak, kita clear. Okey. Kalau macam tulis tadi kita tak nak, okey, kita tersalah tulis, kita boleh padam. Use the erase tool, kita padam. Kita padam semua. Okey. Okey. Seterusnya
saya nak bagi tugasan, saya nak letak gambar. Okey. Jadinya bila nak letak gambar, pastikan cikgu dah ada gambar yang cikgu simpan awal-awal lah. Simpankan dalam cikgu punya gallery gitulah. Okey, tekan insert image. Saya nak masukkan gambar kucing. Okey. Contohnya kita nak belajar, tajuk kita hari tu contoh ialah ciri-ciri haiwan vertebrata dan kita nak murid-murid kita labelkan. Ini whiteboard cikgu dekat anak murid. Okey. Jadi kita nak minta murid-murid label lah. Okey, kita nak suruh murid-murid labelkan. Jadi saya nak letakkan emoji. Kat sini ada 1K over emoji yang ada kat sini, okey. Ada 1K lebih. Jadi saya nak gunakan anak panah. Saya nak gunakan anak panah, saya tekan anak panah ni. Okey, saya tekan di sini. Ubahkan dia punya. Okey, macam ni. Okey, kita nak tambah 5 anak panah je. Kita tekan copy, lepas tu kita tekan paste, okey. Jadi kita tekan dekat sini. Okey. Kita tekan paste lagi. Okey. Contoh kalau cikgu nak buat 5, cikgu buatlah 5 anak panah. Ni sebab saya nak tunjuk, saya buat 3 je lah. Okey. Jadinya apa yang kita buat ni samalah macam apa yang anak murid dapat. Contohnya pula, kita nak memudahkan anak murid kita untuk dia labelkan. Kita nak memudahkan dia. Kita pindahkan whiteboard kita ke whiteboard anak murid. Okey. Kita klik push. Okay, kita klik ni push to student as background. Maksudnya anak murid tak boleh ubah apa yang kita dah buat. Okay, dia pushing whiteboard sekarang. Kita tengok pushing whiteboard. Successful push. Dan ni pula anak murid, your teacher whiteboard was pushed to you. Okay, jadi kita nak tengoklah anak murid nak buat kan. Ni bahagian anak murid. Untuk anak murid, sama je whiteboard dengan cikgu. Anak murid boleh tambah whiteboard dia. Sama juga macam cikgu. Cikgu pun boleh tambah. Dan cikgu pula boleh pilih whiteboard mana yang dia nak anak murid dia nampak. Contoh macam ni. Pilih whiteboard mana. Kalau macam ni, dapat semula lah yang tadi. Okay, jadi anak murid kita nak tulis. Jadi anak murid kita boleh tekan text. Okay, tekan text dan dia boleh tulis. Okay. Ciri-ciri haiwan vertebrata ialah berbulu halus. Contoh macam tu. Okay, kalau dia nak tukar teks dia, warna teks, okay, boleh tekan kat sini, tukar. Jadilah warna purple macam ni kan. Okay. Kalau dia nak buat teks tu dekat dalam kotak, dia buat macam ni. Lepas tu kotak ni, dia tukar warna ni. Okay, lepas tu tulisan dekat belakang kan. Kita replace tulisan tu letak di hadapan. Kita tekan ni. Kita nak pindahkan kotak ni di belakang kan. Kita tekan ni, send to back. Okey, jadilah macam ni. Cantik sikit kan? Okey, jadinya dekat sini cikgu dah boleh nampak tahu apa yang anak murid dia nama Zara ni buat. Dia dah nampak dah kat sini. Okey. Seterusnya, kalau semua murid dah buat, kita nak pilih yang terbaik. Kita cakap dengan kelas kita, okey, cikgu nak pilih hasil yang terbaik. Okey, cikgu boleh tekan dekat whiteboard murid cikgu. Lepas tu cikgu tekan action, cikgu boleh pilih. Ada banyak pilihan. Save whiteboard as image, erase whiteboard, push ni yang tadilah. Yang ni tak perlu. Okey, ni pula copy to teacher whiteboard. Kita nak copy sebab kita nak tunjuk kepada semua murid-murid. Sebab sekarang ni whiteboard cikgu hanya cikgu dan anak murid yang nampak. Tapi whiteboard kawan-kawan murid yang lain, mereka tak nampak. Mereka cuma nampak whiteboard cikgu dan whiteboard murid. Okey, jadi kita pun tekan copy to whiteboard teacher. Okey, sekarang dah copy. Ini whiteboard anak murid cikgu. Cikgu dah boleh nampak masa ni. Masa ni pun cikgu boleh buat aktiviti penandaan. Contohnya cikgu pilih warna. Okay, cikgu pun tandalah. Kalau saya pilih pen yang besar sikit lah. Contoh saya pilih pen. Saya pilih 7. Okay.
saya tanda. Okey, ni Zara buat. Bagus Zara buat. Macam tu. Kita boleh tanda. Lepas tu kita boleh bagi bintang. Okey, kita boleh tulis apa grade yang dia dapat A contoh. Contoh A. Ataupun cikgu nak beri emoji sebab anak murid dah menghasilkan sesuatu yang bagus. Cikgu tekan emoji. Okey, cikgu bagilah tanda. Besarkan sikit emoji tu. Kat sini. Jadi murid-murid dia akan rasa suka dan seronok mengajar sebab bila buat cikgu terus tanda, tak payah nak tunggu 2-3 jam ataupun esok lusa kan, terus dia dapat. Macam tu. Jadi anak murid yang lain pun boleh nampak. Anak murid yang lain dia akan nampak dekat whiteboard cikgu. Contoh macam ni kan, kita tengok ni whiteboard anak murid kan. Jadi anak murid lain macam mana dia nampak, macam ni lah. Dia nampak dekat whiteboard dia hasil anak murid yang lain. Okey. Jadi yang terakhir, hasil kerja anak murid ni, anak murid boleh save. Contoh ni whiteboard murid kan, murid boleh save. Dia save lah, nak save kat PNG, JPG, SVG atau PDF. Selalunya saya akan pilih PNG, suruh minta anak murid pilih PNG. Jadi anak murid boleh save lah. Save. Jadi macam mana gambar bila dia save? Macam ni. Ini hasil yang anak murid save. Okey. Dan anak murid bila save, dia pun boleh tukarlah rename. Rename file gambar dia. Okey. Itu untuk bahagian anak murid. Contoh kalau cikgu takkan nak save satu-satu kan. Okey. Cikgu save semua. Cikgu save lah semua hasil. Jadi cikgu boleh tekan download. Lepas tu cikgu tekan PDF. Dan cikgu boleh lihat lah hasilnya. Ini adalah simpanan cikgu-cikgu dalam PDF cikgu. Ini baru satu anak murid. Kalau ada 2, 3 sampai 20 anak murid, 20-20 lah akan tersimpan kat sini. Okey. Okey, itu sahaja. Okey, itu sahaja perkongsian pada hari ini untuk cikgu-cikgu semua. Kalau ada yang tak faham, boleh PM saya untuk saya terangkanlah pada cikgu bahagian yang cikgu tak faham. Okey, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kerana menonton tutorial whiteboard.v bersama saya, Cikgu Lydia Rusali. Semoga berjumpa lagi.